Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kita tentang warna kulit dipengaruhi oleh cahaya matahari walaupun warna kulit asalnya dipengaruhi oleh gen. Walaupun orang tu kulit cerah, tapi kalau terdedah pada cahaya matahari, kulit dia akan jadi lebih gelap. Faktor persekitaran seperti makanan, senaman iklim boleh mempengaruhi ketinggian, manakala asuhan dan pendidikan mempengaruhi kepintaran seseorang. Okey, ciri-ciri seperti ketinggian, warna kulit dan kepintaran dikawal oleh sebilangan jin. Ini adalah semua adalah variasi selanja, selanja. Sebab dia boleh diukur. S untuk saiz, ada saiz bila saiz ada nombor. Okey, ciri pada variasi selanja ini amat dipengaruhi oleh faktor sekitar. Okey, pasangan alel yang mengawal ciri itu berinteraksi antara satu sama lain dan juga faktor persekitaran untuk menghasilkan variasi pada gen itu. Ciri yang diperoleh akibat interaksi faktor genetik dan faktor persekitaran adalah tidak boleh diwarisi. Ini merupakan variasi selanja. Variasi selanja ni dia tidak diwarisi. Jika dia berasal daripada interaksi dengan alam sekitar, dia tidak boleh diwarisi. Bisa katalah kulit dia cerah, tapi oleh kerana dia terdedah pada cahaya matahari yang terik, dia jadi gelap. Gelap dia tu tidak boleh diwarisi sebab dia adalah disebabkan oleh faktor persekitaran, sebab gen dia, genotip dia adalah cerah. Begitu juga orang yang memakai Fair and Lovely, misal kata untuk kulit lebih cerah, tapi nanti anak dia bila dia berkahwin, misal katalah dia ni kononnya kulit cerah, kahwin dengan orang kulit cerah juga, anaknya jadi hitam. Sebab apa? Gen dia adalah gen yang berkulit cerah. Okey, kepentingan variasi dalam kemandirian spesies. Variasi dan spesies yang sama membantu suatu spesies menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran. Individu dalam spesies yang tidak mempunyai variasi akan musnah apabila terdapat bencana persekitaran, tetapi individu yang mempunyai variasi mampu menyesuaikan diri untuk terus hidup daripada mengelakkan kepupusan spesies. Variasi juga pertama tadi menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran. Kedua adalah untuk kemandirian. Mandiri maknanya untuk terus hidup, terutama bagi organisma yang merupakan mangsa kepada pemangsa. Dalam keadaan ini, variasi membolehkan mangsa melindungi diri daripada pemangsa melalui penyamaran. So, kepentingan yang ketiga adalah untuk penyamaran. Contohnya, rama-rama Biston betularia menyesuaikan diri dengan persekitaran. Dalam persekitaran tak tercemar, rama-rama yang berwarna kulit cerah dapat menyamar dengan liken pada pokok. Okey, ni nama tak nampak. Okey, oleh itu rama-rama berkulit kelabu tidak mudah dikesan oleh pemangsa. Maka pada persekitaran ini bilangan rama-rama berkulit cerah adalah lebih banyak. Oleh kerana kenapa dia lebih banyak? Sebab dia tak kena makan dengan pemangsa, berbanding dengan warna kulit hitam yang mudah dikesan oleh pemangsa. Okey, ini kalau dalam persekitaran yang tidak tercemar lah. Bayangkan kalau persekitarannya tercemar, pokok-pokok ni telah ditutupi dengan debu-debu habuk, maka kes ini pula terbalik pula, di mana yang putih pula kurang berbanding yang hitam. Sebab putih ni bila dekat tempat benda hitam, dia lebih nampak, so dia terdedah kepada cahaya mata, terdedah kepada pemangsa. Dalam persekitaran tercemar dengan asap kilang, terdapat lebih banyak rama-rama berwarna hitam.
Kenapa? Bila dah warna hitam, rama-rama duduk atas tempat abuk debu tadi, tak nampak. Variasi genetik telah berlaku untuk menghasilkan rama-rama berkulit gelap supaya tidak mudah dikesan dan dimakan oleh pemangsa. Rama-rama berwarna gelap hitam dapat menyamarkan diri pada batang pokok yang hitam dan menjamin kemandiriannya. Tetapi rama-rama berkulit cerah pula tidak dapat menyamar diri, lalu mudah dikesan dan ditangkap oleh pemangsa. Akibatnya, spesies rama-rama berkulit gelap dapat terus hidup dan populasinya semakin bertambah. Spesies baru itu telah dihasilkan. Proses ini dinamakan pemilihan semula jadi. Okey, perubahan yang berlaku pada persekitaran menyebabkan variasi kepada spesies organisma untuk membolehkan organisma menyesuaikan diri dengan persekitaran baru. Kerana ini membolehkan setiap organisma meneruskan kehidupannya dan menjamin kemandirian spesies masing-masing. Okey. Okey, kita kena menghormati sesama manusia walaupun terdapat variasi. Contohnya orang kulit gelap, kita tak suka, hitam tak lawak. Tak baik macam tu. Hilal berabah pun gelap tapi ahli syurga. So kita jangan membeza-bezakan. Kita kena menghormati antara satu sama lain. Allah tak tengok rupa paras, tapi Allah tengok hati kita. Okey, pada manusia terdapat pelbagai variasi. Setiap individu adalah unik dan berbeza sebab mempunyai gen-gen yang unik yang tidak sama dengan individu lain. Selain faktor genetik, variasi juga disebabkan oleh faktor persekitaran dan interaksi faktor genetik dan faktor persekitaran. Faktor persekitaran seperti mutagen boleh meningkatkan kadar mutasi dan menyebabkan kecacatan dan penyakit genetik. Dalam kalangan manusia, wujud ciri-ciri dalam variasi yang memberi manfaat kepada seseorang dan juga terdapat variasi yang menjejaskan kehidupannya. Oleh itu, kita harus bertimbang rasa dan tidak membezakan antara satu sama lain berdasarkan variasinya. Kita harus menghormati semua manusia di sekeliling kita dan sentiasa membantu sama lain antara satu sama lain, terutama individu yang cacat dan kurang upaya. Okey, Malaysia adalah unik kerana rakyatnya adalah berbilang kaum dan bangsa. Oleh itu, terdapat variasi antara rakyat bukan sahaja akibat faktor genetik, juga akibat faktor persekitaran. Rakyat Malaysia mengamalkan pelbagai agama, kebudayaan dan gaya hidup. Walaupun begitu, rakyat Malaysia dapat menerima perbezaan yang wujud dalam kalangannya dan dapat hidup, belajar, bersukan, bekerja bersama-sama. Okey, rakyat Malaysia menghormati antara satu sama lain dan bersatu walaupun terdapat variasi yang membentuk satu negara, satu rakyat dan satu Malaysia. Oleh itu, sebab itu kita kena saling hormat, menghormati dan bersyukur pada Allah tentang kewujudan variasi dan menghormati semua manusia di sekeliling kita sebab manusia adalah ciptaan Tuhan. Alhamdulillah. Setiap orang ada kelebihan dan kekurangan. Kalaupun hitam tapi dia kurang terdedah kepada penyakit kanser kulit sebab dia banyak melanin. Orang kulit cerah pula lawa putih tapi dia pula risiko untuk mendapat kanser kulit. Okey, sindrom Down ni kita ada penyakit genetik dekat Malaysia. Ada persatuan sindrom Down. Okey, kita tengok ringkasan. Bab ni senang sikit, dia ringkas. Latihan sikit. Okey, berapakah bilangan kromosom yang terdapat dalam sel hati pesakit sindrom Down? Down tu ada berapa? Down tu maknanya 21. Maknanya berlaku pada kromosom 21, tetapi ni manusia kan. Bila manusia ialah 46, tapi oleh kerana dia lebih ekstra sindrom Down, DOW kita lukis macam ni kan. Maknanya 46 campur 1 jadinya 47.
Okey, kita tengok pula individu R. Boleh menggulung lidah, tak boleh menggunung lidah. Apakah menyebabkan? Ini adalah variasi tak selanjar, tak keturunan. Maknanya K itu adalah keturunan, yakni genetik. Okey, kita tengok soalan yang ketiga. Manakah variasi tak